Hai, selamat datang ke channel Cikgu Hafizah. Jaga adab tidurmu, Pendidikan Islam tahun 3. Jom belajar bersama Cikgu Hafizah. Dah bersedia? Mari kita rujuk buku Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 122 dan 123. Kenapa kita perlu tidur? Tidur yang betul akan menjadikan badan kita sihat dan otak kita menjadi cergas. Tidur juga boleh dianggap sebagai satu ibadat. Macam mana tidur itu menjadi satu ibadat? Tidur itu menjadi satu ibadat dan mendapat pahala sekiranya tidur kita mengikut sunnah Rasulullah SAW. Adakah yang nak tahu ni macam mana dapat pahala bila kita amalkan adab tidur ni? Bangun tidur dapat pahala, nak tidur dapat pahala. Ada yang nak tahu tak? Macam mana kita nak tidur dan kita dapat pahala ibadat? Senang je, kita perlu tidur mengikut apa yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita. Nabi tidur dengan penuh adab. Adab sebelum tidur, semasa tidur, selepas tidur. Pada hari ini kita akan belajar bagaimana adab tidur yang disarankan oleh Rasulullah SAW. Mari kita lihat amalan sebelum tidur. Amalan sebelum tidur yang pertama, perlulah tidur awal. Sebelum tidur, pastikan perkara yang wajib perlu kita lakukan seperti solat, kita dah tunaikan. Barulah kita boleh tidur. Seterusnya, berwuduk. Kenapa kita perlu berwuduk? Kita dalam keadaan apa sekalipun digalakkan untuk berwuduk. Seterusnya, mengibas tempat tidur. Kita perlu mengibas tempat tidur seperti menempuk-nempuk bantal, mengibas-ngibas tilam dan selimut supaya tiada sebarang perkara yang tidak diingini. Contohnya ada binatang berbisa ataupun sebagainya. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya membaca basmalah, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kita perlu baca Bismillah agar kita tidur dengan tenang. Allah pelihara tidur kita sehingga waktu pagi. Bismikallahumma ahya wa amut. Amin. Amalan sebelum tidur seterusnya iaitu membaca doa dan berzikir. Anak-anak boleh baca doa yang Ustazah sebutkan tadi. Bismikallahumma ahya wa amus. Bismikallahumma ahya wa amus. Doa tidur perlu dibaca agar kita minta Allah melindungi kita daripada gangguan serta perkara-perkara yang tidak diingini berlaku ketika waktu tidur. Selain doa tidur tadi, kita juga digalakkan untuk membaca surah An-Nas dan juga surah Al-Falaq. Dan yang seterusnya, keadaan kita tidur mestilah tidur mengiring di sebelah kanan. Kita menghadap sebelah kanan waktu tidur. Selepas ini, kita cuba usahakan untuk tidur mengiring sebelah kanan. Kenapa perlu sebelah kanan? Itulah yang Nabi ajarkan kepada kita untuk tidur yang dapat pahala. Anak-anak semua, selepas daripada bangun tidur, ada amalan-amalan yang Nabi Muhammad SAW ajarkan kepada kita dan kita perlu amalkan setiap hari. Mari kita lihat amalan selepas bangun tidur satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur.
Amalan yang pertama sekali selepas bangun tidur, mestilah kita perlu membaca doa bangun tidur, iaitu Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ulang semula, Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Membaca doa selepas tidur merupakan tanda syukur kita kepada Allah kerana Dia telah menghidupkan kita setelah Dia matikan kita, iaitu tidur. Seterusnya, perlulah mengemas tempat tidur. Selepas bangun tidur, kita perlu kemas tempat tidur kita sendiri. Jangan biarkan orang lain yang tolong kemas tempat tidur awak. Nabi Muhammad suka kepada orang yang bersih dan rajin. Seterusnya, membasuh tangan. Membasuh tangan. Bangun tidur, kita boleh basuh tangan ataupun kita boleh terus mandi agar badan kita lebih cergas dan bersih. Seterusnya, membasuh muka dan mencuci hidung dengan memasukkan air dan menghembuskannya. Apa tujuan membasuh muka dan mencuci hidung? Kita waktu tidur, kita tak pasti apa yang keluar daripada hidung, daripada mata. Jadi, kita perlu bersihkan dahulu sebelum kita solat subuh. Betul? Jadi, bila kita dah bersihkan, kita nak wuduk, anggota kita sudah bersih. Bila anggota kita sudah bersih, mudahlah kita untuk solat. Adab yang seterusnya ialah bersiwak atau memberus gigi. Bersiwak atau memberus gigi. Selepas bangun tidur, kita perlu bersiwak atau memberus gigi kerana kita khawatiri mulut kita kotor dan berbau. Jadi, kita perlu bersihkan untuk mengelakkan daripada sebarang penyakit dan gigi kita menjadi lebih bersih dan wangi. Okey anak-anak, selepas kita dah lakukan adab sebelum tidur, adab selepas tidur, pernah tak kita terfikir kenapa kita perlu buat semua tu? Apa pentingnya amalkan adab tidur tu? Okey, pentingnya kerana adab-adab tidur itu ialah mengikut sunnah Rasulullah SAW, iaitu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Betapa pentingnya adab tidur itu mengikut sunnah kerana ia menjadi satu ibadat dalam kehidupan, iaitu bila kita lakukan adab-adab tersebut, ia merupakan satu ibadat dan kita memperolehi pahala. Kepentingan menjaga adab tidur yang seterusnya, menjaga kesihatan fizikal dan mental. Bila kita amalkan adab-adab tidur mengikut sunnah, kita akan mendapat fizikal iaitu tubuh badan yang sihat dan mental kita iaitu fikiran kita pun menjadi sihat. Kepentingan yang ketiga, melaksanakan sunnah Nabi Muhammad. Yang kita lakukan adab tidur tadi ialah merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, mendapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita lakukan adab tidur mengikut sunnah Rasulullah, Allah memberikan kita ganjaran pahala. Bukan perkara yang sia-sia. Maksudnya kita lakukan perkara yang berfaedah, yang Allah suka. Dan yang terakhir, menghindari diri daripada gangguan syaitan. Menghindari diri daripada gangguan syaitan. Bila kita amalkan betul-betul adab tidur, kita membaca doa sebelum tidur dan selepas tidur, diri kita terhindar daripada gangguan syaitan. Dan kita pohon Allah lindungi diri kita dengan perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, anak-anak semua pernah dengar Qailulah? Pernah, Alhamdulillah. Okey, hari ini kita akan belajar sedikit berkaitan dengan Qailulah. Qailulah ialah tidur sekejap sebelum masuknya waktu zuhur. Bukan waktu malam dia. Qailulah ni tidur sekejap saja sebelum kita nak solat zuhur. Okey, bila waktunya? Waktu Qailulah ini ialah tempoh beberapa minit sebelum masuk waktu zuhur, antara 10 hingga 30 minit. Jadi kita boleh tidur sebentar daripada 10 hingga 30 minit untuk
rehatkan badan sebelum kita kerjakan solat zuhur. Okey, kenapa kita perlu qailulah? Apa pentingnya qailulah ni? Okey, dari segi mental, ialah untuk meningkatkan fungsi otak, mengukuhkan ingatan, menstabilkan emosi, menghilangkan tekanan, meningkatkan kefahaman. Dari segi mental, kita dapat rehatkan kita punya otak. Kadang-kadang otak kita penat, betul? Kita belajar daripada pagi, lepas tu kita nak sambung lagi waktu petang. Kadang-kadang kita perlu rehat. Okey, waktu qailulah ni lah sebelum waktu zuhur, kita dibenarkan untuk tidur sebentar untuk menunggu waktu zuhur. Dan waktu inilah kita rehatkan otak kita daripada penat ataupun emosi kita ataupun apa sahaja tekanan. Kepentingan qailulah dari segi fizikal, ia dapat mengumpul tenaga untuk keperluan harian. Contohnya, waktu pagi kita dah letih dan penat, kita boleh berehat sebentar qailulah dalam masa 10 minit atau 20 minit untuk kumpul tenaga untuk kita gunakan di sebelah petang. Seterusnya, membantu pertumbuhan otot yang kuat. Sekiranya kita berehat qailulah sebentar, otot-otot kita yang bekerja seharian dapat direhatkan dan membantu pertumbuhan yang baik. Seterusnya, membantu meningkatkan produktiviti. Bila kita dapat qailulah sebentar, ia sekurang-kurangnya dapat memberikan kita rehat yang cukup dan kita dapat menambahkan kualiti kerja kita yang seterusnya dengan lebih baik. Kepentingan qailulah yang seterusnya, meningkatkan sistem pertahanan badan. Badan kita sekiranya terlalu letih pun akan boleh jatuh sakit. Jadinya kita perlukan rehat yang sebentar untuk dapat badan yang sihat. Seterusnya, memberikan tenaga untuk qiyamul lail. Okey, qiyamul lail ialah bangun solat pada waktu malam. Okey, bila kita dapat rehat pada waktu siang, dapat qailulah sekejap, bermakna kita ada tenaga untuk bangun malam untuk solat di waktu qiyamul lail. Alhamdulillah, sebagai rumusan, tidur yang berkualiti dapat menjamin kesihatan untuk tujuan beribadat. Bila kita dapat tidur yang berkualiti, kita dapat ibadat dengan sempurna. Harapan Ustazah agar anak-anak semua dapat amalkan setiap adab-adab tidur yang telah kita pelajari pada hari ini. Semoga kita dapat amalkan sunnah-sunnah Nabi dalam kehidupan seharian kita, insya-Allah. Terima kasih semua kerana sudi belajar dengan Ustazah. Jumpa lagi pada video yang akan datang. Wa ila liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.